Hai semua, selamat datang ke Learning with Lucius episode 1. Hari ini, saya akan ajar cara step by step untuk mendapat A dalam STPM mata pelajaran sejarah. Saya telah membahagikan video ini kepada 5 bahagian, iaitu bahagian 1, jenis buku yang sesuai, bahagian 2, cara untuk mencari soalan dan jawapan sejarah, bahagian 3, cara untuk membaca dan menghafal esei sejarah, dan bahagian 4, cara untuk menulis esei sejarah grade A. Akhir sekali, bahagian kelima ialah senarai soalan untuk sejarah semester 3. Sebelum kita bermula, marilah kita tengok kertas soalan sejarah semester 3 pada tahun 2019. Seperti yang kita tahu, terdapat 6 soalan dalam kertas peperiksaan sejarah semester 3, iaitu 3 soalan untuk bahagian sejarah Malaysia dan 3 soalan untuk bahagian sejarah Asia Tenggara. Dalam video ini, kita akan memberi fokus terhadap tema 1 dan tema 4 untuk sejarah semester 3, iaitu soalan 1 dan 3 untuk kedua-dua bahagian ini. Bahagian yang pertama, jenis buku yang sesuai. So, buku-buku ini ialah buku yang saya sering guna semasa peperiksaan ataupun untuk ulang kaji. So, saya pilih buku-buku ini sebab dia ada jawapan yang lengkap. Buku ini juga amat penting sebab dia ada soalan-soalan pasir. Buku yang terakhir ini ialah buku yang saya pinjam daripada cikgu untuk photostat. Bahagian kedua, cara mencari soalan dan jawapan sejarah. Sediakan sekeping kertas, pembaris, 2 jenis pen dengan pensel. Sekarang, kita nak lukis satu jadual. Di hujung tepi, tinggalkan 2 ruangan seperti ini. Buat jadual yang sama di bahagian belakang kertas tersebut. Depan adalah untuk soalan sejarah Malaysia dan belakang adalah untuk soalan Asia Tenggara. Untuk 2 ruangan di hujung tepi, satu adalah untuk highlight dan satu lagi untuk baca. Sekarang, kita nak cari soalan-soalan sejarah yang perlu dibaca semasa peperiksaan. Untuk bahagian ini, ambillah mana-mana buku sejarah. Saya akan guna buku ini sebagai contoh. Dalam buku ini, kita dapat tahu yang soalan ini, iaitu peranan golongan pembesar Melayu adalah daripada tema 1 sejarah Malaysia. Oleh itu, kita bolehlah tulis permintaan soalan tadi ke dalam jadual kita. Selepas itu, buat satu kurungan untuk tulis judul buku dan muka surat jawapan. Contohnya, buku ini berjudul Kertas Sport Sejarah STPM. So, saya akan tulis short form KS. Lepas tu, tengok balik muka surat untuk jawapan tadi, iaitu muka surat 3, dan tulis muka surat tersebut di tepi judul buku tadi. Ini ialah contoh senarai soalan yang hampir lengkap. Melalui senarai soalan ini, kita senang tahu nak baca apa semasa peperiksaan dan kita dapat cari jawapan-jawapan sejarah dengan mudah sebab dah tulis judul buku dan muka surat untuk setiap soalan dan jawapan. Bahagian yang ketiga, cara membaca dan menghafal esei. Biasanya, saya akan guna sekurang-kurangnya 3 jenis warna highlight. Sebagai contohnya, dalam buku ini, saya telah guna warna ungu untuk pendahuluan dengan penutup. Lepas tu, warna kuning untuk semua isinya dengan warna jingga untuk huraiannya. Untuk pendahuluan, saya highlight 4 hingga 5 ayat sahaja. Lepas tu, kita masuk isi, saya telah menggunakan highlight warna lain. Dan huraian juga kena guna warna yang lain dan highlight banyak contoh. Akhir sekali, saya akan highlight 2 ayat untuk kesimpulan. Satu ayat ialah rumusan kecil esei ini dan ayat kedua ialah kesan ataupun peristiwa yang berlaku selepasnya.
Di sini saya juga ingin share beberapa tips, iaitu kalau kita tak jumpa jawapan untuk salah satu soalan, kita boleh print dari internet seperti yang saya buat ini. Selain itu, tips yang kedua ialah kalau dalam jawapan kita isi dia tak ada huraian, kita bolehlah tulis huraian sendiri dengan menulis benda yang berkaitan dengan isi tersebut. Di sini pula ada huraian yang tak ada isi. So, saya akan tengok huraiannya tulis tentang apa dan fikir sesuatu isi yang berkaitan dengan huraiannya. Pada pendapat saya lebih suka highlight sehari sebelum peperiksaan supaya saya boleh ingat dengan lebih mudah. Bahagian 4, cara menulis esei sejarah grade A. Terdapat dua perkara yang penting yang perlu dimasukkan ke dalam pendahuluan. Pertama sekali, gunakan 4 hingga 5 ayat untuk menulis tentang permintaan soalan. Contohnya, permintaan soalan untuk esei ini ialah tentang peranan Undang-Undang Johor. Saya telah menulis 4 hingga 5 ayat tentang topik tersebut. Yang kedua, pada ayat yang terakhir, kita haruslah menulis ayat yang merangkumi semua isi utama. Cara untuk menulis ayat ini mudah sahaja. Salin balik permintaan soalan, tambah perkataan ialah dan tulis semua isi utama. Sebagai contoh, saya telah menulis pelantikan raja dan pewarisan takhta di belakang perkataan ialah sebab itu isi utama saya. Selepas tu, sambung tulis isi yang lain. Sekarang kita masuk bahagian isi. Terdapat 3 perkara penting yang harus ditulis untuk setiap isi. Pertama sekali, perlu ada penanda wacana seperti selain itu, di samping itu, akhir sekali, dan sebagainya. Yang kedua, salin balik soalan dan tambah perkataan yang pertama ialah dengan isi yang pertama. Sebagai contoh, saya telah tulis prinsip umum Undang-Undang Tubuh Johor dalam mengekalkan kestabilan sosio-politik di Johor pada abad ke-19. Yang pertama ialah pelantikan raja dan pewarisan takhta. Selepas itu, sambung tulis huraian anda. Yang ketiga, untuk ayat terakhir setiap isi, tulis satu ayat penegasan untuk isi tersebut. Contohnya, saya telah tulis, pendek kata, pelantikan raja dan pewarisan takhta dalam Undang-Undang Tubuh Johor ini memastikan sistem penggantian raja yang lebih teratur. Ayat penegasan ini perlu ditulis apabila soalan bermula dengan perkataan nilaikan. Contohnya untuk soalan ini, kita mestilah tulis ayat penegasan untuk setiap isinya. Jika soalan tidak bermula dengan perkataan nilaikan, kita juga boleh tulis ayat penegasan untuk dapat markah yang lebih tinggi. Untuk kesimpulan, 2 ayat sudah cukup. Ayat 1 ialah rumusan untuk esei tersebut dan ayat kedua, kesan ataupun peristiwa yang berlaku selepasnya. Contohnya, saya telah tulis, kesimpulannya, prinsip umum Undang-Undang Tubuh Johor telah mengekalkan kestabilan sosio-politik di Johor dengan menyediakan Johor ke arah pentadbiran yang lebih kukuh. Dengan ini, Johor dapat menjamin kedaulatan negara Johor dan keselamatan rakyat Johor pada era penjajahan Barat. Jika soalan tanya tentang peranan atau sumbangan, dalam jawapan kita mesti bagi isi dari segi politik, dari segi ekonomi dan juga dari segi sosial. Bahagian kelima, senarai soalan untuk sejarah STPM semester 3. Saya telah sediakan senarai soalan ini dengan merujuk kepada senarai soalan yang telah saya tulis semasa peperiksaan sejarah STPM saya pada tahun 2019. Dalam senarai soalan ini, terdapat soalan-soalan tema 1 dan tema 4 untuk sejarah Malaysia dan sejarah Asia Tenggara. Perkataan warna merah ialah soalan yang telah pernah keluar pada tahun 2019. Untuk tema 1, sejarah Malaysia dan sejarah Asia Tenggara, sebab kebanyakan soalan dah pernah keluar, so mesti baca semua yang ada dalam senarai soalan ini. Untuk tema 4, saya hanya memasuki soalan yang tidak pernah keluar lagi, so pun kena baca semua.
Kalau ada perkataan PES di tepi, maksudnya kena baca politik, ekonomi dan sosial sebab soalan mungkin tanya tentang sumbangan dalam ekonomi sahaja dan lain-lain. Saya juga telah memberi ruangan yang lebih untuk adik-adik jika nak tambah soalan. Sekarang, saya nak ajar cara menggunakan senarai soalan ini. Ambil mana-mana buku sejarah. Kita dapat lihat yang jawapan ini adalah jawapan untuk sumbangan Pibun Songkram terhadap Thailand. Selepas itu, cari soalan tersebut di dalam senarai soalan ini. Dan tulis judul buku dan muka surat jawapannya di tepi. H ini untuk highlight dan B ini untuk baca. Maksudnya, kalau dah highlight jawapan tersebut, bolehlah tanda kotak ini. Kalau rasa dah boleh hafal esei tersebut, tandakan kotak B. Saya akan cadangkan adik-adik untuk baca semua soalan dalam senarai soalan ini supaya boleh dapat A. Itu sahaja yang saya nak share hari ini. So, saya akan bagi rumusan tentang video ini sekarang. Step yang pertama, pilih buku yang ada jawapan lengkap seperti ini. Step yang kedua, sediakan senarai soalan. Soalan-soalan ini boleh didapati daripada cikgu ataupun rujuk pada silabus. Step yang ketiga, sediakan 3 jenis warna highlight ke atas. Untuk highlight, 1 untuk pendahuluan dan penutup, 1 untuk isi dan 1 untuk huraian. Step yang keempat, ingat 2 perkara untuk pendahuluan iaitu 4 hingga 5 ayat tentang topik dan ayat terakhir yang merangkumi semua isi utama esei tersebut. Untuk isi, 3 perkara iaitu kena ada penanda wacana, huraian kena ada contoh dan ayat terakhir untuk setiap isi ialah ayat penegasan. Untuk kesimpulan, 2 ayat sahaja iaitu rumusan tentang esei tersebut dan kesan ataupun peristiwa selepasnya. Akhirnya, PDF untuk senarai soalan SEM 3 ini saya akan letak dekat description dan juga pin dekat komen. Ingat, ini bukan tips. Ini cuma senarai soalan yang belum keluar. Ini sahajalah apa yang saya nak kongsi dalam video ini. Semoga adik-adik dapat capai 4.0 dalam peperiksaan sejarah ini. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Kalau rasa senarai soalan yang saya sediakan ini dapat membantu awak, tolonglah bagi saya 1 like dan subscribe. Sekian, terima kasih.